Saya sedia maklum kes ini walaupun keputusan siasat untuk disiasat ataupun dituduh itu di luar lingkungan tugas saya, secara semangatnya saya setuju dengan Yang Berhormat. Tidak perlu diambil tindakan terhadap sesiapa yang membuat laporan untuk menambah baik PPV, dan saya akan bincang dengan badan-badan dan juga pihak berkuasa yang berkaitan untuk memastikan bahawa kita biar sajalah apa yang telah berlaku sebagai satu laporan yang telah dibuat dalam semangat untuk menambah baik program PIK kita. Saya ingin bermula dengan menyentuh soal perolehan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, keputusan untuk kita melaksanakan perolehan telah pun dibuat pada bulan November yang lepas. Setelah kita melihat kepada interim data yang didapati daripada beberapa syarikat pembekal vaksin, termasuklah Pfizer dan sebagainya. Kita perlu ingat bahawa pada waktu tersebut, vaksin yang dibangunkan oleh Pfizer yang menggunakan platform mRNA tidak pernah diguna dalam dunia. Ini adalah kali pertama digunakan vaksin mRNA. Baru kali pertama diadakan ujian klinikal, masih lagi menunggu dapatan penuh daripada ujian klinikal tersebut. Malaysia telah mengambil tindakan yang berhemah dengan melihat kepada keputusan interim dan membuat tempahan setelah kita berpuas hati dengan keputusan keberkesanan, efikasi, dan juga keputusan keselamatan, safety, vaksin-vaksin tersebut. Sebenarnya selain daripada Malaysia, negara Australia, Korea Selatan dan Jepun telah menerima bekalan vaksin Pfizer lebih kurang pada masa yang sama, menunjukkan bahawa kita telah membuat penilaian yang sama dengan negara-negara yang maju yang ada di rantau Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik. Saya ingin memaklumkan bahawa ada yang memberi pandangan berkenaan dengan Singapura. Singapura, saya tak pasti apa sebenarnya yang telah menyebabkan mereka yakin untuk membuat keputusan sedikit lebih awal, tetapi antaranya adalah pelaburan yang telah dibuat oleh Temasek, iaitu syarikat pelaburan kerajaan Singapura yang telah melabur bersama dengan pelabur-pelabur lain sebanyak 250 juta US dollar dalam syarikat BioNTech pada bulan Jun 2020. Syarikat BioNTech ini, untuk makluman ahli-ahli berhormat, adalah syarikat usaha sama dengan Pfizer yang telah bangunkan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer. Jadi saya mungkin andaikan kalau sekiranya Temasek adalah sebahagian daripada pemilik syarikat tersebut, kemungkinan besar mereka akan didahulukan dari segi penghantaran vaksin. Saya difahamkan melalui laporan media bahawa negara Israel sebagai contoh yang juga dijadikan rujukan sebagai negara yang antara pertama menerima vaksin Pfizer, telah membayar harga yang tinggi dan setuju untuk data-data vaksinasi rakyat mereka dikongsi bersama dengan Pfizer. Option yang tidak diberikan kepada mana-mana negara yang lain. Indonesia pula telah mulakan vaksinasi awal dengan menggunakan vaksin Sinovac kerana Indonesia menjadi tapak untuk ujian klinikal fasa 3 Sinovac, dan negara ataupun pengeluar vaksin akan memberi keutamaan kepada negara-negara yang menjadi tempat ujian klinikal bagi vaksin mereka. Namun demikian, saya terima teguran daripada ahli-ahli yang berhormat supaya kita lebih pantas untuk membuat ramalan bagi tahun-tahun yang mendatang. Sebahagian besar daripada pembahas juga merujuk kepada keperluan untuk kita membuat perolehan vaksin untuk tahun hadapan.
Mungkin ada yang telah baca laporan media yang menyatakan bahawa ada negara-negara yang sudah mula membuat tempahan untuk tahun 2022, mungkin ada keperluan untuk diberikan dos yang ketiga ataupun dengan izin second booster shot, dan juga vaksin yang diberikan kepada golongan kanak-kanak. Sebab itu pada 2 minggu yang lepas, saya telah pun bermula rundingan dengan syarikat-syarikat pengeluar vaksin, terutamanya syarikat Pfizer, untuk Malaysia memuktamadkan perolehan vaksin bagi tahun 2022 dalam masa yang terdekat untuk memberi tumpuan khusus kepada pengeluaran Pfizer yang baru, iaitu spesifik untuk booster dose dan spesifik untuk vaksin kepada golongan kanak-kanak yang akan dikeluarkan pada Saya ada sikit soalan. tahun depan.